Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya nak kongsikan satu soalan berkaitan dengan aplikasi pembezaan. So, soalan dia seperti yang tertera. Rajah menunjukkan sebuah bekas air tanpa penutup dengan tapak berbentuk segi empat sama dan sisi yang tegak. Panjang sisi tapaknya ialah X cm, manakala tingginya ialah Y cm. Diberi bekas itu boleh mengisi 4,000 cm padu air. Soalan A, ungkapkan Y dalam sebutan X. Kemudian B, cari jumlah luas permukaan bekas dalam sebutan X. Seterusnya, cari ukuran yang paling ekonomi ataupun jumlah luas permukaan minimum bagi bekas air itu. Okey, so kita ada satu bekas. So kalau saya lukis bekas ni, dia segi empat sama. Bekas ni berbentuk segi empat sama. So bermaksud dia ada macam ni. So lebih kurang. So dikata dia punya sisi ni adalah X. Ni pun X lah sebab segi empat sama. Dan tinggi ni adalah Y. So ni kalau saya lukis, ni tak nampak. Okay, so sekarang maklumat apa yang dibagi? Segi empat sama, kemudian okey, dia kata isi padu isi padu bekas ni 4,000 cm padu. So sebenarnya kita boleh buat satu formula untuk isi padu, di mana untuk isi padu kita tahu bahawa V, kalau saya namakan volume, bersamaan dengan X darab dengan Y, ataupun ni bersamaan dengan X kuasa 2 Y. Tetapi juga kita ada maklumat bahawa volume ni 4,000 so bermaksud ini kita boleh tukar kepada 4,000. So kalau kita tukar 4,000, kita akan dapat 4,000 bersamaan dengan X kuasa 2 Y. So simply kita boleh tulis Y dalam sebutan X bermaksud Y adalah perkara rumus. So kita boleh tulis Y bersamaan dengan 4,000 bahagi dengan X kuasa 2. So ini kita telah menjawab soalan yang pertama, soalan A. So untuk soalan B, cari jumlah luas permukaan bekas dalam sebutan X. Okay, so jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan. So bermaksud kita nak cari sisi ni lah. Kita tengok apa? Luas yang ni. Yang ini. Yang dalam sini. Di side dengan yang bawah ni. So dengan yang bawah ni. Yang atas tu kosong Yang atas tu kosong. So tak payah kira So kena berjaga-jaga. So kalau saya namakan ni sebagai area area, mestilah kalau saya ambil yang side yang paling kiri ni, saya ambil yang side sini, mestilah X darab Y, betul tak? X darab dengan Y, tetapi kita ada 4 sisi lagi Kita ada ini 1, ini 2, ini segi 4 sama tau. Ini 3 dan sini 4. So bermaksud kita ada 4 lah. 4XY. Kemudian kita tambahkan dengan yang bawah ni, luas permukaan yang sebelah bawah, X darab X ataupun X kuasa 2. So key kat sini sebenarnya adalah kita perlu membina persamaan yang betul. So kalau persamaan kamu silap ataupun kamu tidak dapat membina persamaan, maksudnya kamu tak boleh buat soalan ni. Jumlah luas permukaan bekas dalam sebutan X.
Inilah dia. So B pun dah jawab lah. Oh, belum lagi ada Y. So saya tulis balik kat sini. Kita ada A bersamaan dengan 4X Y tambah dengan X kuasa 2. So dia kata jumlah luas permukaan dalam sebutan X. So kita kena ganti dulu sebab kita ada nilai Y. So nilai Y ni kita dah cari dah. So nilai Y ni adalah bersamaan dengan 4000 per X kuasa 2. So kita plug in je value ni. Ini bersamaan dengan 4X Y. Y adalah 4000 per X kuasa 2. Kemudian tambah dengan X kuasa 2. Tambah dengan X kuasa 2. Baik, so sekarang ni kita akan dapat bersamaan dengan ni X kuasa 1. So kita dapat 4 kali 4, 16,000 per X. Per X tambah dengan X kuasa 2. So, ni dia punya area ataupun jumlah luas permukaan. So kita dah dapat untuk soalan B. Okey, dia kata jumlah luas permukaan. So kemudian C, seterusnya cari ukuran yang paling ekonomi ataupun jumlah luas permukaan minimum bagi bekas itu. So untuk cari sama ada minimum atau maksimum, kita kena bezakan persamaan luas ni dan kemudian kita samakan dengan kosong. So kena bezakan. So kalau kita bezakan, kita akan dapat dA per dx. Okey, ni kalau pembezaan, so saya letak dulu 16, 1, 2, 3, x tolak 1 lah. So ni saya naikkan x tolak 1. So kalau saya bezakan, maksud dia ni akan ke depan kan? Ke depan, ni pun ke depan. So ni sebenarnya adalah bersamaan dengan, sorry, ini A lagi ini masih lagi A. Belum bezakan lagi ini masih lagi A. Ini masih lagi A. Maksud dia saya belum bezakan lagi. So kalau saya bezakan dA dx, dA dx ini bersamaan dengan negatif 16, 1, 2, 3, x kuasa kurang 1, negatif 2 tambah dengan 2x. Okay, so untuk tidak keliru, so saya tulis tolak 16, 1, 2, 3. Ini adalah x kuasa 2 tambah dengan 2x. Baik, so sekarang dA dx ni kita perlu samakan dengan sifar. So sebab nak cari titik minimum. So nak cari titik minimum kita akan samakan dengan sifar. So nak cari nilai x minimum, dA per dx mestilah sama dengan sifar. So kita tulis negatif 16, 1, 2, 3 bahagi dengan x kuasa 2 bersamaan dengan tolak 2x. So tambah 2x sama dengan sifar. Baik, ini kalau kita selesaikan kita akan dapat ini 2 kali 1, 2 kali 8. 2 kali 8. So kita dapat negatif 8, 1, 2, 3 bahagi dengan x kuasa 2 bersamaan dengan x. Negatif x. So negatif-negatif jadi positif. So kita dapat x kuasa 3 bersamaan dengan 8,000. Ataupun x bersamaan dengan 8,000 kuasa 1/3. So 8,000 kuasa 1/3 berapa? 20 kan?
20 8,000. 8,000 kuasa 1/3. 20. So X bersamaan dengan 20 cm. So tu X cuba tengok dia punya soalan dia nak apa? Yang paling ekonomi. Okey. So X so maksud dia nak cari Y jugalah. So hubungan X dan Y adalah mana tadi Y? Okey, Y bersamaan dengan 4,000 per X kuasa 2. So saya salin balik ke atas. Y bersamaan dengan 4,000 bahagi dengan X kuasa 2. So bermaksud ini 4,000 bahagi dengan 20 kuasa 2. 20 kuasa 2. So bersamaan dengan 4,000. 2 kali 2, 4. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bersamaan dengan 10 cm. Okay, so kita dah tahu X, dah tahu Y. Ukuran paling ekonomi. Okay, so bermaksud ukuran paling ekonomi adalah X bersamaan dengan ataupun dia punya dimension lah sebenarnya kan. So dia punya dimension adalah paling ekonomi adalah 20. Sekejap, so kena tulis lengkap ataupun saya tulis lengkap. So bekas ukuran apa ni? Okey, ukuran paling ekonomi. So ukuran paling ekonomi ialah 20 cm darab 20 cm darab dengan 10 cm. Okey Okey, alright. So saya nak ulas sikit berkenaan dengan soalan ni So soalan macam ni biasanya bukan biasanya lah, memang macam ni. So kita kena cari satu hubungan di antara satu variable dengan variable yang lain Sebagai contoh, ini kita ada variable X dan Y dan kita kena jadikan satu perkara rumus tu dalam variable yang satu lagi sebab kita nak satu persamaan yang mempunyai satu saja variable So dalam kes ni adalah X. Dan seterusnya sama ada nak cari maksimum ataupun nak cari minimum. So di sini kena tahu konsep titik maksimum dan minimum. So kamu boleh analogikan dengan titik graf sebab nak dapat titik maksimum atau minimum ni dianya berlaku pada titik lengkuk balas ataupun titik pergun. So bermaksud kamu kena samakan dengan sifar. Okey, baik. So saya dah jawab ketiga-tiga soalan ringkas ni A, B dan C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.